Buletin Didik 3 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk memasukkan waktu pembelajaran kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah dalam sesi persekolahan harian. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Saari berkata, cadangan berkenaan perlu mengambil kira pelbagai aspek. Dia tak boleh kita implement secara terus bagaimana nak serap silibus kafah dalam kelas pengajian pagi itu. Kita kena mengambil kira soal banyak perkara lah. Yang paling pentingnya pembelajaran ilmu kepada pelajar-pelajar itu tidak terjejas dengan sebab apapun pendekatan yang kita gunakan. Tapi setakat ini belum ada lagi lah dibincangkan cadangan itu. Katanya, apa sahaja keputusan perlu mengambil kira kepentingan pelajar dan guru kafah sedia ada. Datuk Ahmad Marzuk mengulas cadangan daripada pelbagai pihak termasuk ibu bapa dan badan bukan kerajaan NGO yang mahu kafah dimasukkan dalam mata pelajaran sekolah harian. Tambah beliau, cadangan itu akan diteliti dan mekanisme yang diambil akan mengambil kira situasi murid, guru dan guru agama. Lebih 10% anak orang asli di seluruh Semenanjung tercicir daripada sistem pendidikan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, antara punca keciciran termasuk faktor jarak penempatan dengan sekolah selain akses perjalanan. Perkara itu antara 3 kertas dibentangkan dalam mesyuarat perundingan orang asli MPOA yang diadakan secara tertutup siang tadi. Hadir sama Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Yaakob, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOA, Sapiah Muhammad Nur, Exco Negeri dan Pegawai Kanan Kementerian. Masyarakat orang asli ujarnya meminta kerajaan melihat cara bagi mengurangkan keciciran pelajar walaupun kehadiran mereka ke sekolah kini melebihi 80%. Daripada aspek kesihatan pula, antara perkara dibangkitkan termasuk memperbanyakkan pusat rawatan berpusat di beberapa penempatan. Perjawatan dalam Kementerian Kesihatan tu jika orang asli ada, boleh orang asli itu sendiri yang dipostkan ke tempat-tempat yang ada kesihatan punya facilities. Contohnya medical assistant. Medical assistant tu sekarang dia kerja di satu tempat lain. Yang kemudian kenapa medical assistant tu tak boleh pergi ke post tu yang ada orang asli? Di Semenanjung, terdapat 853 kampung orang asli dengan penempatan paling banyak adalah di Pahang, Kelantan dan Perak. Jelas Datuk Seri Mazir, segala input yang diterima daripada MPOA akan dibincangkan di peringkat kementerian sebelum dibawa ke Kabinet. Kementerian juga akan mengadakan sesi libat urus bersama KKM dan KPM serta kerajaan negeri bagi mencari jalan penyelesaian. Bukan sahaja di sekolah tetapi pembudayaan amalan membaca perlu diterapkan di segenap kawasan. Ia menjadi tanggungjawab semua dalam usaha menjadikan amalan membaca sebagai satu keutamaan dalam kalangan pelajar. Selari dengan usaha itu, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Star mahu program Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAM diperkemaskan dan menarik minat keseluruhan pelajar menyertainya. Perolehan ilmu melalui pembacaan dapat melatih kefasihan berbicara serta menambah pengetahuan baharu. Selain menajamkan kesedaran sivik, sosial, sejarah maupun isu-isu terkini yang berbangkit. Kita sentiasa berusaha untuk menjadikan NILAM ini satu aktiviti yang berjaya di sekolah. Okey, jadi kita kata kalau murid membaca, di mana bila kita ada tokoh NILAM, contohnya kita ada pertandingan tokoh NILAM, murid dikehendaki untuk kita kata bercakap resensi buku berkaitan dengan buku yang telah dibaca. Jadi di situ kita dapat mendidik anak-anak kita supaya berani memberi pendapat. Dia ada keyakinan diri yang tinggi. Semuanya kerana mereka membaca. Beliau berkata demikian selepas perasmian Expo Jualan Buku Peringkat Daerah Kota Star di SMK Bukit Payung, Pokok Sena, Kedah. Expo julung kali diadakan di sekolah itu berlangsung selama 3 hari sehingga Selasa. So kita dapat beli buku dengan harga yang murah. Kalau saya dapat anugerah cemerlang, dapat voucher. So voucher ni kita boleh guna untuk beli buku. So kalau kita beli buku tu dapat menggalakkan amalan untuk membaca. Hi, I'm actually coming here just to find the books that are filled with noble values and for me.
and I really like to read some motivational books, like really that was really helped me to survive. Dalam majlis sama, turut berlangsung pertandingan resensi buku bagi sekolah rendah dan menengah yang disertai 20 buah sekolah. Bersua kembali, 21 murid Sekolah Kebangsaan Telaga Mas di Pokok Sena Kedah yang menyertai program Celik Al-Quran, anjuran Yayasan Pelajaran MARA membuktikan keberkesanan program berkenaan dengan kejayaan mengukuhkan kemahiran dan kelancaran bacaan Al-Quran. Melalui program selama 2 bulan itu, mereka turut dibimbing mengenal hukum tajwid. SK Telaga Mas merupakan satu-satunya sekolah dalam daerah Kota Star yang terpilih menyertai program Celik Al-Quran di bawah inisiatif Yayasan Pelajaran MARA. Kumpulan 21 murid yang terlibat adalah daripada keluarga B40. Melalui program ini juga, murid dilihat mampu membudayakan bacaan Al-Quran setiap hari di sekolah selain turut berkongsi ilmu pengetahuan di rumah. Sejak belajar hukum tajwid ni, balik lalu ajak mak, ajak keluarga-keluarga je. Boleh membaca tajwid dengan betul. Sejak saya belajar ni, saya nak pembacaan saya semakin betul lah. Hukum tajwid pun saya dah tahu banyak juga lah. Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star, Ishak Zulkifli berkata, menjadi harapan PPD agar setiap murid dapat memantapkan bacaan Al-Quran sebelum langkah ke sekolah menengah, agar mereka sentiasa mencintai dan mengamalkan pembacaan Al-Quran secara harian. Justru ibu bapa dan masyarakat diseru memberi sokongan bagi memastikan kesinambungan generasi celik Al-Quran. Memang dari segi objektif kurikulum sekolah rendah KSSR memang mensasarkan semua anak-anak yang keluar daripada sekolah kebangsaan ini boleh membaca Al-Quran dengan yang baik, dengan baiklah. Dan sebab itulah kita di pihak sekolah pun memang guru-guru membimbing anak-anak ini secara individu. Kadang-kadang kalau anak-anak tak boleh baca pun mereka akan baca ikut guru, iaitu BIG itu. Jadi memang program yang diutarakan ini memberi penambahbaikan lah orang kata kepada program yang sedia ada untuk kita memantapkan penguasaan membaca Al-Quran di kalangan anak-anak kita di sekolah. Siang tadi berlangsung majlis perasmian penutupan program Celik Al-Quran SK Telaga Mas bagi tahun 2022. Turut hadir Pegawai Perhubungan Pendidikan Yayasan Pelajaran MARA Kedah Haris Cik Mat dan Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Kedah Maik. Sementara itu, Yayasan Pelajaran MARA memperuntukkan RM300,000 pada tahun ini sebagai bantuan kepada pelajar yang ditimpa bencana termasuk banjir. Menurut pengerusinya, Datuk Muhammad Razman Yaakob, sehingga kini 750 pelajar dari 8 buah negeri terkesan banjir, kebakaran dan tanah runtuh menerima skim bantuan khas persekolahan. Jumlah keseluruhan bantuan sebanyak RM100,000 merangkumi pelajar dari Perak, Kedah, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Johor dan Terengganu. Selain wang tunai, bantuan turut diberi dalam bentuk peralatan pembelajaran seperti pakaian sekolah dan alat tulis. Datuk Muhammad Razman berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada 176 pelajar dari 4 sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus siang tadi. Melalui program khidmat masyarakat CSR pesisir pantai YPM itu, pelajar terbabit menerima bantuan berjumlah lebih RM30,000. Antara bantuan diberikan adalah komputer riba di bawah skim Dana Ihsan Pendidikan, bantuan cermin mata serta basikal.
Seorang warga emas terpaksa melupakan penderitaan penyakit kronik yang dialaminya demi menjaga 4 cucu dengan 3 daripada mereka menderita penyakit kanser, autism dan lembam di Bukit Rambai, Melaka. Meskipun menderita penyakit jantung dan kencing manis, Azizah Abdul Aziz, 67 tahun, tetap tabah menjaga 4 cucu kesayangannya itu. Cucunya Aish Zikri Abdurrani, 7 tahun, mengidap kanser otak tahap 4. 3 lagi cucu di bawah jagaannya ialah Aish Alauddin, 8 tahun, yang mengidap autism dan Amy Amira, 20 tahun, yang mempunyai masalah pembelajaran atau lembam. Seorang lagi cucunya, Nur Khairini, 12 tahun, tidak mengalami sebarang penyakit dan kini bersekolah di tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai. Azizah menggalas tugas itu selepas anak sulungnya, Kamalia Khamis, 36 tahun, meninggal dunia akibat penyakit kanser hati dan usus pada 25 Ogos lalu. Sejak itu, tanggungjawab menjaga semua cucunya itu, termasuk menguruskan persekolahan mereka, terpikul di bahunya. Dengan pendapatan berniaga warung RM50 sehari, dia mengakui menghadapi keperitan untuk menguruskan perbelanjaan mereka seharian. Namun dia bersyukur kerana cucu sulungnya, Amy Amira, diterima bekerja di sebuah kilang berdekatan yang diharap mampu meringankan sedikit bebannya. Bini mak dia tak ada, terpaksa tanggungjawab masih yang ambil lah. Pikul, jaga anak-anak semua. Tapi yang besar tak apalah, dia dah bawa kerja dah 2 minggu dulu start. Macam ada dalam niaga sikit kat depan tu, jual nasi ayam. Menanggung budak-budak ni kan, nak bayar api air rumah ni apa ke. Tapi anak-anak pun nak ada tanggung sikit lah, kasih duit sikit belanja abang-abang pesara dia. Tentulah. Tak buat mana kesian kan, anak cucu mana buang. Kita terpaksa ambil lah, mak pula tak ada. Apa yang paling membimbangkan Azizah ialah nasib cucu bongsunya, Aish Zikri, yang kini hilang penglihatan di mata kiri akibat kanser otak tahap 4 yang dialaminya. Aish Zikri yang bersekolah di tahun 1 di SK Bukit Rambai terpaksa berulang-alik dari Melaka ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan setiap 2 bulan sekali. Penderitaan Azizah mendapat perhatian Pertubuhan Sukarelawan Bencana Melaka (PSBM) yang tampil mengulurkan bantuan di kediamannya. Saya akan cuba untuk dapatkan detail-detail keluarga Puan Azizah ni untuk saya terus berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Melaka untuk mereka membantu daripada segi apa pun yang boleh supaya dapat meringankan beban Puan Azizah ni. Sebab dia banyak menjaga cucu-cucu yang memang boleh dikatakan 3 orang daripada 4 mengidapi penyakit yang serius. Setiap negara di dunia pasti mempunyai budaya unik yang tidak terdapat di negara lain. Di Tarragona, Spanyol, pertandingan membina menara manusia tertinggi dikenali sebagai Castells menjadi tumpuan setiap 2 tahun sekali. Lebih 11,000 penonton memenuhi lokasi pertandingan bagi menyaksikan pertandingan Menara Manusia yang menjadi tradisi Katalan itu. Peserta terlibat digelar Castellers dan mereka menggunakan teknik khas dalam usaha membina Menara Manusia. Peserta dewasa dan kanak-kanak turut serta dalam pertandingan ini dengan yang paling ringan akan berada di atas. Namun, ia mempunyai risiko tersendiri seperti kecederaan terutama ketika mereka ingin meruntuhkan menara tersebut. Menurut penganjur, 71 peserta cedera dengan 13 dibawa ke hospital untuk rawatan. Pemenang dipilih berdasarkan kumpulan yang berjaya membina menara tertinggi dan paling sukar. Pasukan dari Villafranca menewaskan 40 kumpulan lain untuk muncul juara selepas berjaya membina menara setinggi 10 tingkat sekaligus meraih hadiah wang tunai €16,000. I'm a sport teacher
So I was involved in sport all of my life, and I know what it is. Certainly a group event, which means this, it's a sport, you can't do it yourself. You need other people to do it together. And as a trainer, I know how much work, how much time, how much training is involved to get a result like this. Not even like this, because everyone wins here. Everyone wins here. For me, simply being a part of it, even as a spectator, is so wonderful. Budaya membina menara manusia ini bermula pada abad ke-18, dipercayai dimulakan oleh sekumpulan penari. Pertandingan ini telah berada dalam senarai warisan budaya UNESCO pada 2010. Bukan mudah untuk naik kapal terbang jika anda individu tertinggi di dunia. Itu yang berlaku baru-baru ini ketika Rumeysa Gelgi, 25 tahun, menaiki pesawat dari negara kelahirannya, Turki, untuk ke Amerika Syarikat. Video yang dikongsi Turkish Airlines menunjukkan Gelgi dan ibunya tidak melalui prosedur biasa untuk menaiki pesawat. Mereka dibantu sepenuhnya oleh kaki tangan di lapangan terbang dan kru kabin syarikat penerbangan itu. Gelgi dengan tinggi 215.16 cm diberi tempat duduk khas untuk penerbangan selama 13 jam. Bekerja sebagai pembangun perisian, dia dilahirkan dengan sindrom Weaver, mutasi genetik yang menyebabkan pertumbuhan pantas ketika kanak-kanak. Gelgi menggunakan gelaran sebagai wanita tertinggi di dunia untuk menyebarkan kesedaran tentang keadaannya itu. Perjalanannya ke Amerika Syarikat adalah untuk menghadiri acara Guinness World Records. Pemanjat bebas yang digelar Spiderman Perancis, Ellen Robert, memanjat salah satu bangunan pencakar langit di Barcelona, Spanyol. Dan buat pertama kali Ellen Robert memanjat bersama anak lelakinya. Jelas Ellen Robert kali ini berbeza kerana anaknya bukan seorang pendaki dan dia menggalas tanggungjawab berkenaan. Orang ramai dan polis Spanyol menyaksikan lelaki berusia 60 tahun itu dan anaknya, Julian, memanjat Torre Glores yang mempunyai ketinggian 144 meter. Torre Glores adalah bangunan pejabat bertutup kaca yang direka oleh arkitek Jean Nouvel dan terkenal dengan pencahayaan pada waktu malam. Dua beranak terbabit menyelesaikan misi memanjat bangunan dalam tempoh kurang sejam. Selepas itu, polis mengiringi dua beranak tersebut ke tingkat bawah namun tidak menangkap mereka. Laporan sukan, insiden yang berlaku di Malang, Jawa Timur, Indonesia tidak menghalang Konfederasi Bola Sepak Asia AFC meneruskan saingan kelayakan Piala Asia B17 yang diadakan di Bogor. Namun sebagai langkah keselamatan dan berjaga-jaga, AFC dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengumumkan kesemua aksi kumpulan B di Stadium Pakansari Cibinong akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan ini diambil hasil daripada kejadian yang berlaku yang kita rasa kita perlu memberi satu pandangan yang serius terhadap insiden yang itu dan kita harap tidak akan berulang lagi lah.
Menerusi satu kenyataan di laman sosial, PSSI memaklumkan bayaran balik akan dilakukan kepada penyokong-penyokong pasukan kumpulan B iaitu Indonesia, Malaysia, Emirat Arab Bersatu UAE, Palestin dan Guam yang sudah membeli tiket. Skuad bawa 16 kebangsaan kendalian Osmera Omaro bermula cemerlang di Bogor selepas membenam Palestin 4-0 pada aksi pembukaan Sabtu lepas. Mereka dijadual bertemu Guam, UAE dan Indonesia bermula 5 Oktober dalam stadium kosong. Dua pelumba pasukan Mercedes AMG Petronas gagal menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik pada perlumbaan Formula 1 Grand Prix Singapura. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton meraih tempat ke-9, manakala rakan sepasukannya George Russell di kedudukan ke-14. Perlumbaan dimenangi Sergio Perez dari pasukan Red Bull Racing. Berlangsung di litar jalanan Marina Bay, membabitkan 61 pusingan. Perlumbaan pusingan ke-17 itu bermula lewat susulan cuaca hujan. Hamilton bermula di petak ketiga, manakala Russell terpaksa memulakan aksi di lorong pit selepas dikenakan penalti susulan pengubah suaian jentera semasa di bawah situasi Parc Fermé dan elemen unit kuasa tambahan telah digunakan. Sebaik bermula, Hamilton cuba meloloskan diri untuk bersaing dengan dua pelumba di hadapan, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari dan Sergio Perez dari Red Bull Racing. Beberapa insiden turut menyebabkan kereta keselamatan memasuki trek perlumbaan, menyaksikan hari yang suram buat Hamilton yang terpaksa berpuas hati di kedudukan ke-9 keseluruhan ekoran 2 kesilapan. Russell pula terpaksa akur tamat di kedudukan ke-14 keseluruhan selepas mengalami masalah tayar. Perlumbaan dijuarai Perez, manakala Leclerc dan rakan sepasukan Carlos Sainz di tempat kedua dan ketiga. Seorang lagi pemandu Red Bull Racing yang juga juara bertahan serta pendahulu Max Verstappen sekadar di tempat ke-7. Seterusnya, antara aktiviti sukan yang memeriahkan hujung minggu iaitu larian amal MS-DAF. Ia bersempena Minggu Kesedaran Orang Pekak Antarabangsa semalam. Aktiviti anjuran Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, MS-DAF itu bertempat di dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL 1. Acara larian turut menyaksikan penyertaan penaung diraja MS-DAF, Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah bersama Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ti Lian Ke. Hampir 1,000 peserta tampil mengambil bahagian dalam acara ini. Larian amal MS-DAF juga bertujuan membantu tabung pembangunan sukan orang pekak Malaysia. Turut meriah ialah saingan lompat tali peringkat negeri dan kebangsaan yang diadakan di Stadium Taman Tasik Titiwangsa di Ibu Negara Sabtu lalu. Digerakkan secara rasmi dan aktif menerusi penubuhan Persekutuan Lompat Tali Malaysia MyJERF sejak 2003. Ia bukan sekadar sukan riadah tetapi juga mempunyai medan kompetitif. Antaranya menerusi kategori berirama dan prestasi tinggi yang dipertandingkan di pelbagai peringkat umur bagi lelaki, perempuan dan juga campuran. Ia memerlukan kecergasan dan kemahiran tersendiri peserta mengolah kreativiti lompatan secara individu mahupun berkumpulan untuk meraih keputusan terbaik. Keindahan Sungai Liang Ma di Beijing yang telah dibaik pulih dan kini menjadi lokasi tumpuan pelancong mengakhiri Buletin Didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.